Okey, bismillah. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Selamat pagi. Salam doktor. Okey. Apa khabar semua? Semua sihat baik. Semua baik Semua baik Okey. Berapa dah? Berapa yang dah masuk ni? 49 dah. Boleh kita nak mulakan kuliah kita pagi ni? Boleh? Boleh. Atau you nak tengok video ada video kuliah. Atau saya nak you nak suruh saya berkuliah pagi ni. Kan kalau video pun sama saja kan. Cuba saya tengok video kan. Tengok video sekejap. Ni nak buat saya kena stop presenting dulu. Tak ada lagi saya ni dulu.
So boleh kita mulakan kuliah kita pagi ni? Boleh ya? Boleh doktor? Boleh doktor. Boleh doktor. Alright. Kita sambung minggu lepas So minggu lepas tu hari apa hari Rabu kan. So kita ada masalah kan. So kita cancel kelas kan. So Rabu minggu lepas kita tak ada kelas Okey, hari ni kita nak nanti saya share screen okey baik. Okey, so hari ni okey kita okey so Intan dah masuk. lambat is to these roots are of course plus theta lah sebab kita nak 3, so sini kita akan dapat 2 lah. Okey so tak apa tengok kuliah kan, tengok 9 minggu 9. Okey. First kita nak tengok function of complex variable apa dia function of complex variable? Dia lebih kurang sama dengan function of real number real number system Biasanya yang kita tengok, yang kita belajar dalam calculus tu adalah function of real number kan. Fungsi bagi nombor nyata kan. So dia samalah, banyak property yang sama saja seperti property untuk function of complex variable ni sama saja dengan function of real number. Okay. Let us a set of complex numbers. Function f on S is a rule that assign to each z in S a complex number W. Okay. So function of complex variable ni sebenarnya melibatkan function untuk nombor kompleks lah. Alright, so function tu sebenarnya sama is a rule that assign to each z in S a complex number W. Maksudnya kita assign to function. Sekarang kita belajar function dalam function for real number, sebenarnya kita ada satu function of fungsi yang satu rule kan. Assign biasa kita sebut domain kepada julat kan. Biasa kita sebut fx tu fx f dot double dot x map to y kan. So x tu adalah nombor nyata, y tu nombor nyata. Okay. So kalau dalam konsep dalam function of complex number samalah. Cuma kita dia punya mapping itu ataupun rule tu kita map complex number kepada another complex number lah. Maksudnya sini kita assign to lim dapat lim in S a complex number W. Okay. So maksudnya senang kalau dalam bahasa mudah sebenarnya kita besarkan fungsi bagi complex variable tu is a rule or mapping daripada satu nombor kompleks kepada satu lagi nombor kompleks lah. Ataupun secara formalnya macam ni rule that assign to each z in S a complex number W. The number W is called the value of f at z and denoted by fz. Okay. Maksudnya kita map
that is W sama dengan FZ. Okay, so sama kalau fungsi nombor nyata kita Lim sudah kita okey ya? Fx sama dengan Y kan, kita map X kepada Y Ya, dah kan. okey doktor. Thank you. Ah, Yang ni kita okey. map Z kepada W lah. Z ni any number dalam set S. S ni complex number, so sebenarnya complex number lah ni. Sebenarnya kita map satu complex number kepada satu lagi nombor complex number. Jadi kita dapatlah W sama dengan FZ kan. So W di sini juga adalah complex number. Z ni apa dia? Z ni sebenarnya unsur dalam S. S tu apa dia? S tu set of complex number. Jadi W Z tu dua-duanya adalah complex number. Okay, so set S set S is called the domain of definition of F. Sama seperti apa F star di sini ya. Sini ini maksud dia. Okay. So it is not always convenient to use different notation to distinguish between given function and its value. Okay, so for example, if F is defined on the half plane real Z positive greater than 0 by means the equation W is equal 1 over Z, it also be referred to the function W 1 over Z. So simply the function 1 over Z where real Z positive. So real Z positive. So it must be emphasized that both of domain of definition and the rule are needed in order for a function to be well defined. So when the domain of definition is not mentioned, we agree the largest possible set is to be taken. Okay. So if we speak only of the function 1 over Z, the domain of definition is understood to be the set of all non-zero points in the plane. Okay kan. Kan kalau kita biasanya kita ada function 1 over X kan. So 1 over X, dia punya domain biasanya yang kita faham, domain dia mestilah semua nombor kecuali kecuali sifar kan. Domain dia tu adalah set of all non-zero points. Ya, kalau ini kalau kita ada 1 over X kan, 1 over X. Kalau kita consider fungsi nombor nyata lah. So begitu juga kalau fungsi nombor kompleks 1 over Z kan. 1 over Z, Z mesti tak boleh ambil 0. Sebab tu domain dia adalah set of non-zero. Iaitu domain adalah set titik bukan sifar kan. Semua titik bukan sifar. Sebab sifar tu Z kosong tak boleh lah. Kalau Z kosong 1 over Z jadi macam mana? Jadi undefined kan. Sebab tu domain dia tak boleh ambil semua nombor kecuali kosong lah. Ataupun all non-zero point. Semua titik bukan kosong. Kosong tak boleh tak boleh ni lah. Tak boleh sebab domain tak termasuk. Domain tu tak termasuk kosong. Untuk function 1 over Z. Okay, so ini tak ada apa lah. Kalau saya explain pun dia jadi macam fungsi nombor nyata saja. So basically sifat yang sama lah. Fungsi dengan yang mana applicable for fungsi nombor nyata, mostly juga applicable for function of complex variable. Okay, so suppose that W plus IV is the value of function f at Z x plus IY, so that U plus IV is equal to f x plus IY. So ini W kan, sebab sini kita ada W sama dengan FZ. Let's say W itu adalah U plus IV. Z adalah X plus IY.
So each of the real numbers UV, so UV to the number. So UV depends on the number or real variable X and Y. So then kita boleh express FZ as equation 1, iaitu FZ UXY plus IVXY. Okay. Sebab tadi kita ada apa? Kita ada FZ sama dengan asalnya kita ada FZ sama dengan W. So W adalah U plus IV. Okay. So FZ tu Fx plus IY lah. Okay. So kita boleh oleh sebab apa ni U tu dia bergantung kepada variable XY. So kita akan dapat yang tadi daripada tadi. Mana tadi? Ni. Kan daripada sini kan. Daripada sini. So tadi sini kita dapati U ni bergantung kepada XY. V bergantung kepada XY. So kita ada U XY plus I V XY. So sini akan jadi FZ lah. Sebab tu kita dapat ni. Kita dapat ni. FZ. Kita dapat equation 1 ni. So kalau kita guna polar coordinate, kita akan dapat ni. Okay. If the polar coordinates are theta, I use, then kita dapat ni. U plus IV is equal to REI theta kan. Sebab Z tu adalah sama dengan REI theta. Where W U plus IV Z dah di sini Z is equal to REI theta. Okay, so in that case we may write ni polar coordinate lah ni. FZ is equal to U R theta plus IV R theta. Ini kalau polar coordinate lah. Kalau polar coordinate kita ada yang ni Okay, so kita ada dua equation lah di sini. Equation 1, equation 2. Okay. Kita lihat satu contoh. FZ Z square. Okay, FZ Z square. So Z itu adalah X plus IY. Ini tak ada apa. Ini just pula masukkan saja dalam formulation ni kan. So ni Z adalah X plus IY square. So kita expand, kita dapat ni lah. X square minus Y square sama dengan I2XY. So daripada di sini kita boleh identify lah UXY dengan VXY. Sebab kita nak letak, kita nak consider persamaan satu ni. Okay, so di sini U ini adalah X square minus Y square adalah UXY. VXY adalah 2XY. Okay. Ni sini Okay, kita dapat ni. Kalau kita guna polar coordinates, boleh juga kita akan dapat UR theta dengan VR theta. Okay, let's say kita gunakan polar coordinates, jadi kita akan dapat F REI theta, Z adalah REI theta, ganti dalam Z square, kita akan dapat ni REI theta square. So kita expand, kita akan dapatlah R square cos 2 theta plus I R square sin 2 theta. So ini adalah UR theta, yang ini adalah VR theta. Okay. So ini sebenarnya UXY, VXY ni nanti kita akan guna, kita akan apply untuk konsep analyticity dengan Cauchy-Riemann. So di sini kena clear dululah. Nanti bila saya sebut UXY apa dia VXY, so sepatutnya pelajar semua, anda semua kena faham dah. Dah boleh tahu dah apa dia UXY, apa dia VXY. Ini senang saja UXY tu adalah real part kan. Real part. So VXY ni adalah imaginary part. Ataupun komponen lah. Nanti saya akan sebut UXY ni komponen, VXY komponen. Dia adalah komponen kepada FZ. Okey. Okey, kita berhenti dulu. Boleh? Kita rehat dulu 10 minit.
Boleh ya? Boleh doktor. Okey kan. Okey, baik. Kita rehat dulu 10 minit nanti lepas tu kita sambung. In bracket 2 plus okay. Baik. Tadi tak ada apa Ini just plus. Boleh ya? Boleh doktor. Okay. Baik. Tadi. Okey, kita lihat satu contoh. Ini apa ni? Okay. The expression z square Okey, kita sambung kuliah kita Boleh ya? Boleh doktor. Okay. Baik. Tadi. Okey, kita lihat satu contoh. Ini apa ni? Okay. The expression z square minus in bracket 2 plus iz can be evaluated at any complex number z and always yields a single complex number, and so z square minus z square minus 2 plus iz define a complex function. So at the point we have f1 plus i. So ini tak ada apa Ini just plug in saja masuk dalam formula kan. So akan dapat dia punya value lah. Okay. So ini tak ada isu Alright. Okay. Saya nak explain ni if in either equation 1 or 2, equation 1 or 2 tadi yang ni tadi. Ni equation 1, equation 2. Okay, the number fz is always the function v always 0, then the number fz is always real. Betul lah kalau v is 0, then kita akan dapat fz itu akan jadi nombor nyata So an example of such a real value function of complex variable is fz modulus z square x square plus y square plus i 0 So ini kita akan dapat v adalah 0.
So kita akan dapat nombor ini x square plus y square ni adalah nombor nyata. So ni kita akan dapat, sebenarnya kita akan dapat real value function of complex variable. So ini sebenarnya fz ni adalah function of complex variable kan. Oleh sebab dia punya fz ni adalah real, so kita sebut sebagai dia adalah real value function of complex variable. Okay, sebab fz tu dia punya v tu adalah kosong. Okay, v xy adalah kosong kan. So ni yang tinggal hanyalah u xy kan. Sebab u xy x square plus y square ni adalah real. Okay, dia tak ada menjadi part kan. Sebab tu ni adalah kita sebut sebagai real value function of complex variable. Then if n n is 0 or positive integer, a0, a1, a2 to en complex constant. So the function pz biasa kalau real value function kita ada px kan. So kalau polynomial for complex variable ni kita ada pz lah. So pz adalah polynomial of degree n. Okay. So note that the sum here has a finite number of terms and the domain of definition is the entire z plane. Quotient pz over qz of polynomials are called rational function. Okay. Okay, pz qz polynomial polynomial for complex variable. So kita sebut sebagai rational function. Qz is not equal to 0. Then polynomial and rational function constitute elementary but important classes of function of complex variable. Alright. Then a generalization of the concept of a function is a rule that assigns more than one value to a point z in the domain of definition. Okay, so this multiple value function occur in the theory of function of complex variable, just as they do in the case of real variable. Complex variable kan, real variable tu adalah real value function lah. Disebut real variable. So when multiple value function are studied, usually just one of the possible values assigned to each value at each point is taken in a systematic manner, and a single value function is constructed from the multiple value function. Okay. Then ini saya explain saja. We know that the z 1 over 2 has two values. The plus minus set r e I theta 2. So theta principal value of argument z. So if we choose only the positive value, then we write fz square root of r e I theta over 2. So we see that this single value function f is well defined on the indicated domain. So 0 is the only square root of 0. So we also write f0 is 0. Okay, so the function f were defined in the domain consisting of the entire complex plane except for the ray theta is equal to pi, which is the negative ray axis. Okay, tak ada figure sini. Okay, so then so kita dah boleh masuk limit lah. But then kalau nak tengok apa nama more detail kan, boleh tengoklah buku Brown and Kershaw ni. Okay, nota saya ni mungkin tak complete, so boleh refer sini.
Okey. Tapi dalam buku ada mapping So mapping ni kita tak cover lah dalam kursus ni. Okey. Dia mapping ni. Okey, dia ada limit Okey. Okey, so tak apalah, kita tengok limit Kita sambung, kita proceed to the next next section in chapter 2. There is limit. Tak nota saya lah limit. Apa dia limit So limit ni mungkin semua dah familiar. Limit dah belajar dalam calculus hard So complex variable pun sama dia konsep yang sama lah tentang limit ni. Okay, so kalau calculus tu kita belajar limit for real variable. Okay, kalau complex variable so dia kita consider untuk function of complex variable lah. Okay. So sama so konsep yang sama. Saya explain pun sama lah. Kalau anda semua dah faham tentang limit biasa kita guna function yang sama f biasa kita guna fx so kalau complex variable ni kita guna fz. Okay so let function f be defined at all points z in some deleted neighborhood of z0. Okay ni ni ada figure lah. Figure untuk ini complex plane, tata kompleks. So ada titik Z. Okay, titik Z di sini lepas tu kita ada the statement that limit fz of limit fz as z approaches z0 is a number w0 or limit fz z goes to z0 is equal to w0. Okay. Maksudnya limit untuk fz sebenarnya konsepnya adalah dia adalah z approaches z0 Maknanya z ni z z menghampiri menuju kepada z0. Dan dia punya limit adalah limit bagi fz mestilah sama dengan w0. Maksudnya kalau z menuju kepada z0 dan limit fz sama dengan w0. Ataupun bila z menuju kepada z0 fz menuju kepada w0 lah. Sebab tu kita dapat statement of limit limit of fz ni. Okay, ataupun statement 1 ni So means that the point wfz can be made arbitrarily close to w0. Okay, maknanya fzw ni dia kita boleh hampirkan cukup rapat kepada w0 menghampiri w0 if we choose the point z close enough to z0 but distinct from it. Okay. Maksudnya ni konsep limit ni, iaitu kita hampirkan satu titik. Kalau dalam konteks complex variable ni satu titik satu titik z ni menghampiri rapat kepada z0 but distinct from it menghampiri rapat ni dia menghampiri kepada z0 tapi dia tak ambil, dia berbeza dengan z0 dia tak sama z dengan z0 ni tak sama ni distinct from it So ini menunjukkan z dengan z0 ada two different points. Okay, so dia tak samalah. Dia dua titik yang berbeza. So bila kita close z ni close enough to z0, maka fz ni akan close juga kepada titik w0. Sebab tu kita dapat
statement 1 ni statement limit lah ni. So we now express the definition of limit in a precise and usable form. So statement 1 means that for each positive number epsilon, there is positive number delta such that dapat equation 2 lah, dapat statement 2. Okay, iaitu distance fz minus w not less than epsilon whenever distance z minus z not less than delta and 0 kan. Okay. Maksudnya ini dia nak gambarkan statement ni lah, statement 1 iaitu jarak di antara fz dengan w not ni cukup rapat, okey, iaitu kurang daripada epsilon. Epsilon ni adalah satu nombor yang sangat-sangat kecil. Okey. Itu bila mana modulus z mana z naught, maksudnya distance di antara z dengan z naught adalah kurang daripada delta. So delta ni juga adalah very small number. Okay, sebab mesti dah kita nak katakan z dengan z naught dengan fz dengan w dot ni they are very close. Dia sangat rapat. Dia sangat rapat. Jarak dia jadi sangat rapat, maksudnya jarak di antara mereka adalah sangat-sangat kecil. Sebab mereka adalah close enough. So jarak di antara mereka, distance di antara mereka sangat-sangat kecil, sehingga kan nilai dia adalah kurang daripada epsilon dan juga kurang daripada delta. Right? Epsilon. Okay. Note that even though all points in the deleted neighborhood, dia so sini ada dua neighborhood lah ni. Ada ni neighborhood delta, ni epsilon neighborhood, dan satu lagi delta neighborhood. Epsilon neighborhood ni lah ni yang melibatkan ni adalah apa kita panggil epsilon neighborhood. Okay, yang ni kita panggil dia adalah delta neighborhood, kejiranan delta. Okay. Apa tadi? So note that even though all points in the deleted neighborhood modulus z minus z not less than delta are to be considered, their image need not constitute the entire neighborhood. Modulus w minus w not less than epsilon. Okay, so if f has the constant value w not, for instance, the image of z is always the center of that neighborhood. Okay, so note 2, that once delta has been found, it can be replaced by any smaller positive number such as the delta over 2. Okay. Ni secara geometri lah ni. Okay. Maknanya kalau kita tengok sini kita ada satu titik Z, lepas tu kita ada Z0. Okay. Jadi titik Z0 ni center So titik Z ni di mana-mana, kat mana-mana lah, di mana-mana dalam circle ni jadi delta ni dia bergantung kepada jarak di antara Z dengan Z0 lah. Ini dia gambaran delta lah. Ini delta duduk sini kalau Z ni ambil nilai dekat boundary ni. Sebab tu ini kita akan dapat delta. Kalau kita dapat Z tu kurang sikit daripada boundary ni, kita akan dapat delta yang berbeza. Ini disebut sebagai delta neighborhood. Okay. Maksudnya jarak di antara Z dengan Z0 tu berada dalam kejiranan delta ni. Okay. Yang ni epsilon neighborhood. Epsilon neighborhood melibatkan image. Okay. Iaitu kalau dia punya
dia mestilah distance W tolak kan. Image dia FZ lah ni. FZ image kan. FZ tu W. So W dekat tengah ni, center. So W ni adalah any point dalam circle ni. Then kita tengok sini, dia punya distance di antara W dengan W dot ni, dia mestilah kurang daripada epsilon. Okay. Jadi sini kalau kita sini dibuat epsilon ni, sebenarnya kalau W ambil titik W ni berada di dekat boundary ni. Boundary ni titik yang dash ni. Titik putus-putus ni. Kalau W berada dekat boundary ni pada garisan putus-putus ni, okay. Dia akan dapat epsilon lah, tapi dia punya jarak kurang so dia tak boleh ambil. So W berada kurang, tak boleh berada dekat boundary ni lah. Sebab tu sini kita dapat distance dia, jarak di antara W dengan W ni adalah kurang dari epsilon. So yang ni tak boleh lah, ni Z sama juga, dia tak boleh berada dekat boundary ni, titik putus-putus ni. Sebab dia punya jarak antara Z dengan Z0 tu kurang daripada delta. Okay, so definition 2. Mana definition 2? Ni definition 2 requires that F be defined at all points in some deleted neighborhood of Z0. Okay, so such a deleted neighborhood of course always exists when Z0 is interior point of a region on which F is defined. Okay, so we can extend the definition of limit to the case in which Z0 is boundary point of the region by agreeing that the first of inequality 2 need to be satisfied by those points that lie in both the region and the domain. Dah 7 okay. Okay so ada satu contoh di sini. Okay so nak explain lah ni kena explain. So ini macam lebih kepada analisis lah ni. Complete analisis Kita nak analyze, kita no longer macam nak cari limit kan. You belajar dulu sebelum ni, cari limit, find the limit. Okay, so peringkat sekarang ni, analisis kompleks ni, kita nak justify why kita dapat limit. Macam contoh ni. Kan, kita nak justify limit FZ, dah tahu dah, FZ IZ over 2. Kalau limit dia Z goes to 1, Z menuju 1, limit dia mestilah apa? Dah tahu kan? I per 2 lah kan kalau Z menuju 1 kan? Betul tak? So sekarang ni kita nak justify. Kita nak analyze why limit FZ is equal to I over 2 when Z goes to 1. Okay? Saya mungkin tak tahu, mungkin pensyarah kursus sebelum ni mereka ajarlah nak justify kan. Tapi dalam kursus ni kita nak justify kenapa I over 2 ni. So how to justify? So to justify we make use of definition tadi. Definition ni lah, definition 2. Okay. So how to make use of definition 2 to justify limit FZ adalah I over 2 when Z goes to 1. Okay. So let us show that if FZ IZ over 2 in the open disk modulus Z less than 1, then limit FZ is I over 2 when Z goes to 1. So ni dia punya analisis dia lah ni. Dia punya hujah. Okay, hujah-hujah yang digunakan. Okay, so the point Z1 being on the boundary. Itu saya kata boundary sebab dia titik putus-putus tadi kan. Sebab ini modulus Z kurang daripada 1. So kalau titik Z1 tu di boundary lah. Boundary
of the definition of f. Okay, so observe that when z is in the region modulus z less than 1, so so sini kita dah tahu dah, dia punya apa, kalau definition dia punya W apa, W naught kan, W naught adalah I over 2. So ini sebenarnya adalah W naught lah ni. Ini W naught. Okay. Ini W naught. Tak boleh. Ini W naught. Jadi kita gunakan, kita nak tunjukkan, kita kena start dengan, kita consider modulus lah. Sebab kita boleh dapat ni lah, kita nak tunjukkan ni. Fz minus W naught modulus less than delta lah. So W naught adalah I over 2. So kita dapat Fz minus I over 2 sama dengan Fz adalah Iz over 2. Yang ni ya, yang ni adalah Fz. Yang ni Fz. Fz. Iz over 2 minus I over 2. Okay. Okay. So, yang ni kita simplify lah ni. Simplify kita dapat ni. Sebelum kita dapat modulus Z over 2, kita kena simplify. So, yang ni akan jadi apa? Yang ni, kita simplify, kita akan dapat apa ni? I over 2, modulus I over 2, Z minus 1. So, modulus I ni satu lah kan? Sebab modulus sentiasa kita akan dapat satu kan? Okay. So ini modulus I adalah satu. So ini akan dapat modulus Z over modulus Z tolak satu over 2 lah. Okay. Sebab tu kita dapat sini modulus Z. Akhirnya modulus Fz tolak I per 2 sama dengan modulus Z tolak 1 per 2. Okay. So daripada tadi, daripada definition statement tu tadi, dia kurang dari epsilon. Jadi yang ni sebenarnya kurang daripada epsilon lah. Okay. Jadi ini kurang dari epsilon. Jadi sebenarnya for any such Z, for any such Z and any positive epsilon, ini statement ni Fz minus I over 2 less than epsilon whenever okey kita rehat dulu boleh? Boleh Boleh doktor. Okey okey kita rehat dulu 10 minit lepas tu kita sambung balik. Okey boleh.
Okey. Baik, kita sambung kuliah kita. Boleh ya? Boleh? Boleh doktor. Ini saya ada upload soalan tugasan tu. Boleh check dalam Oceania. Juga saya share dalam WhatsApp lah. Boleh buat secara berkumpulan Boleh Doktor. Boleh doktor. Okey. Baik. Kita sambung kuliah tadi tadi dekat mana nak? You nak saya nak ataupun nak tengok video saja. Hari ni kita tengok video saja boleh tak? Okey je kan? Okey je doktor. Okey je sebab sama je kalau saya explain pun sama je kan. Nanti kita ni lah nanti kalau kita selang-seli lah kan. Kalau kita perlu tengok video, kita tengok video sajalah. Kan? Kalau perlu saya berkuliah secara biasa, saya akan buat kuliah secara biasalah. Okey baik. Saya sebab hari ni saya nak macam mana video ni okey ke? Saya share okey Suara saya clear tak? Okey je. Tak ada. Okey je kan? Clear, doktor. Oh, clear. Okey. Baik. Sebab kita dah start dengan video kan. Saya sambunglah kuliah kita yang tadi tu. Sekejap, saya nak check kat mana kita stop sini. Saya kan whenever modulus Z yang ni Z yang ni sebenarnya kita nak dapatkan boleh dengar syarat whenever apa? Boleh doktor. Whenever ni Z modulus Z tolak Z0 less than delta. Sebab kita nak cari delta juga. Kita nak cari epsilon, kita nak cari delta. Kita nak cari delta sebenarnya. Okey, nak cari delta. Sebab sini akhirnya kita dapat delta tu sama dengan 2 delta is equal to 2 epsilon. Tapi sebab kita nak dapat delta, kita kena dapat. Sebab ini kita kena dapat apa ni? Dari sini kan. Kita kena dapat fz minus w0 less than epsilon bila modulus z tolak z0 less than delta. So z0 di sini adalah apa? Z0 adalah 1. Okay, so kita benarlah kita ada condition ni whenever modulus z minus z0 iaitu modulus z minus 1. Jadi macam mana kita dapat ni? So kita dapat ni sebenarnya daripada sini. Sebab ni kita tahu yang ni modulus z tolak 1 per 2 yang ni sebenarnya less than epsilon. Okay. Jadi sebenarnya modulus z tolak 1 less than 2 epsilon. Okay, ini kan sebab ini modulus z tolak 1 per 2 less than epsilon. Jadi sebenarnya modulus z tolak 1 less than 2 epsilon. Sebab tu kita dapat ni whenever yang ni modulus z tolak I per 2 less than epsilon bila mana modulus z tolak z0 di sini adalah 1. Ini ya. Ini 1 ni. Jadi ini less than, dia sepatutnya less than delta kan. Kalau ikut ini delta. Tapi sebenarnya kita dapat delta. Ni delta lah ni. 2 epsilon ni sama dengan delta lah. Jadi kita buat conclusion. Condition 2 is satisfied by points in the region. Okay. Alright. Saya penat lah. Okay. Region modulus z less than 1 when condition 2 yang mana ada condition 2? Inilah condition 2. Semua ni, dua-dua ni. Ini condition 2. Tak boleh nak ni.
So condition 2 satisfied by points in the region modulus z less than 1 when data is equal to yang ni. Ni dah ni. Ni data dah ni. Data is equal to 2 epsilon. Or any smaller smaller positive number. Okay, alright. Ni kan nak tengok saja geometri lah ni. Alright. Ada soalan tak? Kalau ada ni kan, ada video saya tunjuk je video kan. Ada tak soalan? Doktor nak tanya pasal nota ni. Doktor belum upload lagi kan dekat E-Learn? Oh, chapter 2 kan? Belum lagi, saya tak upload lagi. Nanti saya upload. Okey. Okey. Soalan tutorial tu nanti kena jawab bukan ni tutorial 1 tu mungkin kena buat sebagai assignment lah. Boleh ya? Boleh doktor. Okey. Okey, atau nak sambung lagi, nak sambung ada masa ada lagi kan? Boleh je nak sambung kan? Okey, kita dah sampai sini, tak apalah kan. Yang mana kita boleh laju, kita lajulah. Takut nanti saya kena cancel kelas kan. Ada bengkel ke, ada meeting ke. So terpaksa cancel kelas lah, tak apa. Saya teruskan lah. Ni mana ni? So ini konsep of limit Ini saya ingat saya tak perlu explain lah sebab sama saja seperti dalam limit yang apa anda semua belajar dalam calculus dia konsep yang sama lah. Kan sebab ada kalau limit of function dalam calculus, kalau limit of function exist at a point x0, biasa guna function fx kan, it is unique. Ni sama lah, ni pun sama juga, limit of function fz exist at a point z0, it is unique. Okay, kalau limit tu exist, dia punya limit tu adalah unique. Dan dia punya proving dia sama macam ni. Okay. Kan saya ingat saya boleh explain lah kot ni. Boleh baca sendirilah. Ni cuma nak tunjuk kepada kita kalau kita ada dua limit, sebenarnya kedua-dua limit tu adalah limit yang sama lah. Itu nak menunjukkan bahawa limit kalau exist, kalau dia wujud, dia mestilah unik. Okey ni sampai sini lah punya proving ni. Saya kalau boleh ke kursus ni saya nak elakkan proving lah sebab semua real analysis dah belajar proving kan. So yang ni saya nak cuba saya nak elakkan proving, cuma kena faham konsep-konsep yang mana penting lah. Okey. Tapi kalau nak tengok proving untuk nak penyataan ni boleh boleh refer di sini. Ni. Kalau saya cerita pun cerita yang sama, saya baca juga yang mana saya explain, saya boleh explain lah. So dia guna konsep apa? Statement 1 dengan statement 2 tadi. Dia guna definition lah. Kalau tanya saya macam dia nak prove, dia guna definition of limit for complex variable. Sama dia punya proving pun saya ingat kalau saya ni pun dia sama seperti yang anda semua belajar dalam calculus. Kalau pensyarah berkenaan kita lah ajar tentang proving lah. Ni apa ni? If Z0 is integral point of the domain of the definition of f, limit 1 is to exist, the first of equality 2
kat mana equality 2? First of equality 2. Tadi equality 2 or statement 2 Inequality 2 must hold for all points in the deleted neighborhood. Modulus Z minus Z naught less than delta greater than 0. The symbol Z goes to Z naught implies Z is allowed to approach Z naught in an arbitrary manner, not just from some particular direction. The next example emphasize this. Ni siapa ni Okey. Tengok kita sambung besok lah kot. Boleh kita berhenti sampai di sini? Boleh? Boleh doktor. Boleh ingat first day puasa ni kita sampai sini lah. Besok kita Boleh doktor. okey tapi esok pukul 8 Kalau pukul 8 ni kalau kita ubah boleh tak? Semua setuju tak? Pukul 8 pagi awal sangat tak? Doktor nak buat pukul berapa? Tapi kita buat waktu semua sekarang ni tak ada lunch hour lah. Boleh. Tapi bukan kalau pukul 8 tu kalau kita ubah hari saya tak nak sebab besok tu saya ada petang tu saya ada kuliah 2 jam pre-analisis. Kalau kita ubah hari Khamis saya ada kelas pukul 11. Kalau kita ubah hari Isnin boleh tak? 1-2 hari Isnin. Boleh je lah. Atau tak boleh? Saya okey je doktor. Kalau yang lain? Yang lain tak tahulah ya. Okey je. Boleh doktor. Boleh. Macam tak ada break lah doktor sebab 2-4 saya ada elektif. Ada kelas elektif pula hari Senin. Tapi tak apalah. Elektif 24 kelas kita 1-2 je. Boleh je kan? Tapi 1-2 tak ada kelas tak? Tak ada doktor. Direct tu maksud dia doktor. Kelas tu jadi Kelas direct. dia direct. Tak apa. Tak apa kan. Kelas saya dengar je kuliah saya kan. Betul tak? Direct dia tak nak ada kelas sampai petang sampai pukul 4 lah. Atau nak kekal je pukul 8. Boleh je pukul 8 tak? Boleh je doktor. Boleh je. Tapi sebab saya ingat itulah kalau dapat saya kalau tukar ubah kepada Isnin 1-2 tu saya okey sikit lah. Tapi yang tadi tak dapat tak? Sepanjang bulan puasa ni ke doktor? Kemungkinan sepanjang bulan puasa lah. Tapi esok still kita ada kelas lah pukul 8. Mungkin minggu depan lah kot. Boleh Boleh doktor. Boleh. InsyaAllah boleh Okey, so saya ingat saya berhenti di sinilah. Okay. Kalau nak tengok soalan terteri pun, tapi nantilah saya assign beberapa soalan daripada soalan terteri untuk sebagai assignment lah. Kan? Dah boleh cuba jawab lah soalan tutorial. Tadi tutorial 1 Okey doktor. Okey video tahun lepas tu dah habis tu. Okey tak apa kita ada masa lagi nak saya sambung ke? Saya Boleh je doktor. okey saya tengok kuliah. Saya tengoklah. Nanti saya explain. Kita sambung sikit yang tadi. Kalau ikut video tu kita stop dekat mana? Example kita tengok nota kita. Chapter 2 Chapter 2. Kan? Tapi kalau kita tengok video tahun lepas tu you kan sebab nampak ada ni lah kan. Nampak pelik sikit lah sebab suasana tahun lepas kan. You punya senior kan. You punya pula lain pula kan.
Tapi tak tahulah kalau you tengok tahun lepas you boleh compare lah. Kalau tahun lepas you punya group this year macam mana? Kalau tahun lepas you tengok banyak yang interrupt kan. Dia nampak more happening lah. Kalau you all ni sepanjang saya berkuliah ni senyap je, dia jadi macam saya je lah. Senyap je kan. Itulah perbezaan dia kalau saya share video tahun lepas kan. Kalau you all semua interrupt banyak tanya soalan, banyak interrupt semasa saya berkuliah, and then dia jadi happening lah, more happening. Kalau you all banyak yang senyap, jadi video tu akan jadi senyap lah, tapi tak apalah sebab tahun ni mungkin tak ada video kan. Kita tak boleh buat, kita tak boleh record kan. So tak ada video lah. So terpaksa guna video tahun lepas. Boleh saya sambung sedikit saja kuliah kita? Boleh? Boleh, Boleh, Doktor. Okay. Okay. Tadi saya kalau ikut video tadi saya stop di sini example 2. Okay, kita nak tengok sikit lah. Kalau tengok video tadi yang saya share tadi, saya tak explain banyak. You tengok saya tak explain banyak kan. Sebab konsep banyak konsep yang sama seperti real value function lah yang kita dah belajar dalam kalkulus ataupun kalkulus lanjutan kan. Kalkulus ada you dah belajar limit. Kalkulus lanjutan saya tak pasti. Mungkin you all dah belajar juga tentang limit kot. Tapi saya tak pasti. Kan? Tapi basically kalau kalkulus tu kita tengok untuk limit for real value function. Dan khusus ni kita tengok untuk ni lah limit for complex function lah. Complex variable kan. Jadi ada sedikit perbezaan lah. Ini sebagai contoh kita akan tengok sini Kita tengok sini. Example 2. Sebelum ni saya dah tengok. Doktor, Ya? doktor belum share Tak screen. share. Okey. Saya kena share dulu kan. Okey, baik. Saya kena stop yang tadi kan. Stop. Saya dah tutup tadi. Saya tak share lagi. Betul-betul. Nampak? Nampak doktor. Okey. Baik. Thanks Anne. Alright. Sini kan. Kita nak tengok sebelum ni kita ada contoh. Sebelum ni ada contoh yang simple saja. Kan? Okey. Jadi kita refer contoh ni. Contoh ni kita ada example 2. Fz z over z bar, then limit fz z goes to 0 does not exist. Okay, maksudnya kalau kita ada satu complex function fz z per z bar, dia punya limit dia tak, limit fz z menghampiri kosong tu tak wujud. Okay, so kita kena kenapa limit fz ni tak wujud ini dia punya argument dia lah. Okay, so for if it did exist, it could be found by letting the point z x y approach the origin in any manner. Okay, jadi kita nak untuk limit fz ni kita ambil, kita consider z. So z tu xy, z tu approach the origin. So z tu goes to 0 lah. Z menghampiri kosong in any manner. In any manner tu maknanya in any direction lah. Alright. Jadi kita pilih when z at 0, so y 0. So kalau you bayang ada tak figure, tak ada ni. Okay, so kita ambil satu titik z at 0 is non-zero point on the real axis. So kita tengok fz. Okay, so fz adalah, kita punya fz adalah z per z bar. Okay, jadi z kita adalah x kosong ataupun x tambah
inilah kan. Apa namanya. Kalau Z X kosong maksudnya Z sama dengan X tambah X tambah I kosong lah. Okay? Ataupun dia dalam bentuk koordinat kita ada X kosong lah. Ini satu titik. Satu titik ni ZX kosong ataupun ZX plus I kosong. Jadi kita consider FZ kita adalah Z over Z bar. Jadi kita ini Z yang numerator kan. Numerator ni adalah Z. Jadi Z kita X tambah I kosong over Z bar. So apa dia Z bar? Z bar mestilah inilah. Z bar adalah X minus I0. So ini adalah Z bar lah. Di numerator kan? Denominator. Tadi ni numerator ni denominator. Okay. So X tambah I kosong over X tolak I kosong. Kita dapat apa? Dapat 1 lah kan? Betul dapat 1. Betul Betul. Dapat 1. Yang ni kalau kita ambil satu titik ZX kosong menghampiri origin lah kosong. Satu lagi kita pilih titik ini, titik yang kedua ni. Okey, titik yang kedua adalah ZX kosong. X kosong. Z kosong Y. Kita punya tadi titik yang pertama adalah ZX kosong ataupun ZX plus I kosong. Titik yang kedua kita boleh pilih Z kosong Y. Jadi Z kosong Y ni maksudnya adalah apa? Adalah Z sama dengan kosong tambah IY lah. Kan? Ataupun dalam bentuk kita juga tulis dalam bentuk koordinat lah. Iaitu kosong Y lah. Ini titik yang kedua kita consider. Okay. Ini titik yang kedua. Jadi kita tengok FZ. FZ Z. Tapi kalau dekat Arab ni, studi Arab dia tak sebut Z tau. Dia sebut Z. Saya tak sebut Z kan. Kalau yang Arab dia sebut Z. Z tu adalah Z. Saya kata Z apa dia Z? Oh rupanya Z. Kita Z lah kan. Jadi bila you ambil titik yang kedua, Z kosong plus IY ni. Alright. So ini adalah Z. Dia punya Z bar apa? Kosong tambah IY, Z bar. Kosong tolak IY lah kan? Betul? Betul tak? Betul. Betul lah. Jadi you simplify ni, you dapat kosong tambah IY over kosong tolak IY jadi negatif 1 lah. Betul. So satu you dapat FZ 1. Satu lagi you dapat FZ negatif 1. Okay. Jadi kalau you faham konsep limit. You ada limit. Saya tak tahu limit. Dulu saya belajar pesara disebut limit sebelah kanan yang positif tu, lepas tu limit sebelah kiri yang negatif. Okay. Jadi kalau you nak kata limit tu wujud, dia mestilah, tak tahu, kalkulus saya lama dah tak ajar. Jadi mestilah limit sebelah kiri sama dengan limit sebelah kanan kan, betul tak? Baru limit tu wujud kan, betul tak? Betul, Doktor. Yes. Jadi maknanya kalau you ambil FZ 1, lepas tu FZ negatif 1. Kalau dia punya, you ambil limit dia, apa limit dia? Kalau FZ 1, Z goes to 0, limit dia berapa? 1 juga kan? Betul tak? Kalau FZ 1, you ambil Z tu goes to 0. So limit dia berapa? 1, Doktor. 1, yes, 1. And then kalau limit FZ negative 1, FZ negative 1, limit FZ also negative 1. Right. So maknanya you ambil ni, maknanya you dapat satu limit adalah, dia punya limit adalah 1, satu lagi limit adalah negatif 1.
So tak boleh lah dua limit tak sama. Limit tak sama menunjukkan limit tak wujud. Alright. So yang last tu dia conclude, tapi ada dia punya statement kan. We must conclude that limit 4 does not exist. Sebab limit tak sama. You consider dua limit kan. Ini dua case lah. Dia ambil titik Z X kosong, satu lagi titik Z kosong Y. Titik Z kosong, FZ1, limit FZ adalah 1. Titik Z kosong Y, FZ adalah negatif 1, limit FZ adalah negatif 1. So tak sama 1 dengan negatif 1. 1 you dapat limit 1, satu lagi you dapat limit adalah negatif 1. Okay. So limit is not unique. Kan? Satu lagi negatif 1. So conclusion, limit does not exist. Okay. Thus by letter Z approach the origin along the ray axis, we would find that betul lah ni. The desired limit is 1. Yang ni lah ni. Yang pertama ni. Kalau kita ambil ZX kosong. Approach the origin along the ray axis. Yang ni lah. Yang dia refer kepada titik ZX kosong. And approach along the imaginary axis. Yang ni yang kedua. Dia ambil titik ni. Yang kedua ni adalah yang dekat dia consider point ni 0y ni pada imaginary axis. Ini adalah negatif 1 lah. Dia dapat negatif 1 sebab FZ negatif 1. You ambil limit FZ, you akan dapat negatif 1. Jadi you dapat you dapat 1, dia punya limit adalah 1. Satu lagi limit adalah negatif 1. Okay. Limit 1 ni kalau inilah. You ambil Z approach the origin along the ray axis. Dia refer kepada yang ni. Titik ZX kosong. Satu lagi you ambil titik consider satu titik. Lepas tu kita dia approach zero kan. Sebab kita consider Z approach zero. Z menghampiri kosong kan. So dia approach zero along the imaginary axis. Kan? Di mana FZ adalah negatif 1. Jadi dia punya limit mestilah negatif 1. Okay. So the limit, kalau limit wujud dia mesti unik. Ini dah tak unik ni. Kan. Says a limit is unique. Jadi dah tak unik dah sebab satu limit adalah 1, satu limit lagi adalah negatif 1. So tak unik. Limit tak unik. The limit is unique. Maksudnya limit tu ada satu value saja. Alright. So since a limit is unique, we must conclude that limit 4 does not exist. Alright. Ini sama macam ni lah kan. Dalam calculus pun sama juga. Alright. Saya teruskan. One definition to provides a means of testing whether a given point W0 is a limit is that it does not directly provide a method for determining that limit. Theorem of limit. So next kita ada banyak theorem of limit lah. Theorem of limit ni sama juga seperti theorem of limit for real value function of two real variable kan. Sama macam calculus lah ni. So we can expedite our treatment of limit by establishing a connection between limits of function of complex variable and limits of real value function of two real variable. Okay. So since limits of the latter type of study in calculus, we use definition and properties freely. Maksudnya konsep limit ni, theory of limit ni, kita dah study, kita dah discuss dalam calculus. Lepas tu kita gunalah, we use their definition apa. Jadi kita guna definition yang sama dan property yang sama, sifat-sifat yang sama freely kan, secara meluas, secara bebas. Jadi sama saja. Jadi pada saya tak perlu ni lah kot, tak perlu saya banyak kan teorem limit, teorem 1. Kan tak ada. Ni apa ni? Banyak kan, tak ada apa sini Sini sama saja seperti dalam calculus ni. Ni saya nak theorem of limit. Theorem 1. Tak ada mana.
Ya kan, teorem 1 ni suppose that fz uxy plus I vxy z0 x0 plus iy0 and w0 u0 plus I v0. Then limit fz is equal to w0 if and only if limit dia punya komponen kan, limit uxy sama dengan u0, limit xy sama dengan v0. Okay. Ni teorem 1. Ni teorem 1. Ni dia punya kalau dalam buku dalam buku ada ni lah, ada apa? Ada proving So boleh refer lah proving. Detail proving secara detail ada dalam buku Brown and Kershaw tu lah. So kalau nak tengok proving boleh tengok. Boleh tengok lah boleh tengok dalam refer buku tu Lepas tu teorem 2. Teorem 2. Teorem 2. Ni lah. Limit fz sama dengan w0 z goes to z0. Limit fz capital F is equal to capital w0 z goes to z0. Okay. So ada banyak teorem jugalah. Teorem ini teorem 7. Ni teorem mana ni? Teorem 2, teorem 3, 4, 5, 6 So these important theorems can be proved directly by using the definition of limit of function of complex variable. With theorem 1, it follows almost immediately from theorems on limits on real value function of two variable. Okay. Kita boleh go through kita tengok saja ni. Tak perlu discuss in detail. Ada 8, 9, 10 Ini semua limits on theorems on limit Lepas tu ada ni and immediate consequence of theorem 1 is the fact that limit C is equal to C. Z goes to Z0. Kalau kita ada constant, kita ambil limit dia, kita akan dapat nilai dia balik lah. Contoh tadi kan, kalau kita ada C tu 1, so limit 1 adalah 1 lah. Alright. Ni tak ada apa lah ni. Okay. Ni sama-sama juga. Ni compute. Compute the limit. Compute the limit ni sama-sama seperti yang kita belajar dalam calculus. So straightforward saja ni. So ini contoh yang sangat mudah. Cari limit kan. Cari lah you buat satu per satu pun boleh kan. Z. Limit Z plus I times Z power 4 minus Z square plus 2Z over Z plus 1. So you ambil Z. Limit Z square apa dia? Dapat negatif 1. Limit Z power 4, 1. Lepas tu plug in masuk dalam ni lah. Function ni kan. So dapatlah. Ini tak ada apa ni. Ini calculus ni. Ini calculus punya cerita ni. Okay. Okay. So kita dah ni lah. Dah habis dah pasal limit. Okay. So boleh saya tak explain banyak lah pasal limit lah. Sebab kita tak fokus sangat dekat limit, tapi nanti kita akan apply konsep of limit dalam ni lah continuity kan. Alright. Okay. Okay dah. Okay. So chapter 2 ni kita dah masuk 2 bahagian dah, limit dengan function of complex variable. Lepas tu kita dah masuk limit, kita dah discuss. Continuity ni keselancaran kan. Sama saja continuity dalam calculus. Kan. Maknanya continuity kan dia nak, kalau kita belajar dalam calculus dia ada 3 condition kan. 3 condition. Kalau these 3 condition are satisfied, then kita kata fungsi f tu continuous pada titik x0 kan. Kalau calculus lah. Kan? So sama saja dalam complex function, complex variable, khusus ni sama saja.
So continuity F continuous at point Z0. Kalau calculus F continuous pada titik X0. Dan dia punya condition sama saja. Yang pertama limit Fz Z goes to Z0 exist. Fz0 exist. Lepas tu limit Fz is equal to Fz0 Z goes to Z0 kan. So ini continuity kan dia guna konsep limit. Kan? Jadi kita kena faham limit dulu sebelum kita boleh faham continuity. Alright. So kita dapat ni F continuous at point Z0 jika tiga syarat ni dipenuhi. Kan? Alright. So observe that statement 3 actually contains statement 1 and statement 2. Maksudnya statement 3 ni, condition 3 ni dia dah cover, dia mengandungi statement 1 dan juga statement 2. Okay. Since the existence of the quantity on each side of the equation there is implicit. Alright. Betul lah kan statement 3 ni dia gabungan daripada statement 2 dan juga statement 1 dan statement 2. So statement 3 says that for each positive number epsilon there exists positive number delta. Okay. Such that statement 3 kan, statement 3 ni kita guna konsep limit lah ni. Kan konsep limit kalau kita ada limit Fz sama dengan W kan. Betul tak? Kita tengok balik konsep limit. Ya, definition of limit kan. Definition limit. Ni teorem definition limit. Ni. Ini definition of limit. Limit Fz is equal to W0, Z goes Z0. Jadi daripada definition of limit kita ada ni lah. Modulus Fz minus W0 less than epsilon Z minus Z0 less than delta. Okay. Jadi kalau gunakan konsep definition of limit kita dapat kan. Ni kita ada limit Fz is equal to Fz0 Z goes to Z0. Maksudnya kita akan dapat ni lah. Kita akan dapat apa nama ni lah. Statement 4 lah. Kan? Dapat statement 4 iaitu sebab Fz, limit Fz sama dengan Fz0. Maksudnya daripada definition of limit kita akan dapat modulus Fz minus Fz0 less than epsilon whenever Z goes to Z0. Maksudnya modulus Z minus Z0 less than delta. Alright. So a function of complex variable is said to be continuous in the region R if it is continuous at each point in R. Ni sifat-sifat continuity lah ni, property of continuity. Two function continuous, their sum and product also continuous. The quotient also continuous. Alright. Sama ni saya ingat sama seperti continuity dalam yang kita belajar dalam calculus. Lepas tu composition kan, sebab function kan dia bila you ada dua function, you boleh dapat you boleh form new function daripada sum dia, then daripada product dia, and then daripada quotient. Alright. Then it follows directly from definition for composition of continuous function is continuous kan. Kalau you ada continuous function, bila you consider, you cari composition dia, ada kan composition of compose. Composition yang kalau you ada FG function FG, F compose G kan. Dia panggil F bulat kat tengah G tu kan. So itu composition lah. Jadi kalau FG tu continuous, dia punya composition juga continuous. Alright. To show dia ni, proving dia lah ni. Okay, panjang dia punya cerita ni, composition. Ini semua proving dia, saya skip. Saya nak start sampai sini
It is also easy to see from definition 4 if function fz continuous and non-zero at point z0, then fz is not equal to 0 throughout some neighborhood of that point. Okay. Ni nak tunjukkan ni for when ni proving dia lah ni. Saya tak explain lah. So ni proving dia. Okay, proving untuk ni proving untuk statement ni statement if a function fz is continuous non-zero at point z0, then fz is not zero. It's not equal to 0 throughout some neighborhood of that point. Ni dia punya proving dia sampai sini so saya skip. Okay. Then from theorem theorem 1, it follows that function of compact variable is continuous at a point z0, x0, y0 if and only if component function are continuous there. Maksudnya kalau you nak kata dia punya apa? Dia punya satu fungsi itu adalah continuous pada titik z0, dia bermakna jika dan hanya jika komponen function dia punya fungsi apa? Komponen function u, x, y lah. U, x, y, v, x, y itu mesti juga continuous. Okay. Barulah kita boleh katakan bahawa fungsi f tu continuous. Saya ingat yang ni dah belajar ni dalam sama saja kot dalam ni konsep dalam calculus tak ada. Ni dia satu contoh. Kan nak tunjuk dia continuous kan. Consider the function z square minus iz plus 2 to determine f is continuous, say the point z0. Kita nak check adakah f tu continuous pada titik z0. Sebagai contoh z0 tu 1 tolak i. Kita mestilah kena cari limit fz, z goes to z0 dan juga fz0. So kita kena check lah. Okay, kena check sama ada limit fz, z goes to z0 dan juga fz0 adalah ni kan equal kan. They must be equal. So kita check limit fz straightforward saja kita dapat 1 tolak 3i. Lepas tu kita punya z0 kita adalah 1 tolak i. So fz0 juga adalah 1 tolak 3i. Jadi limit fz sama dengan fz0, z goes to z0, z0 1 tolak 3i. Kan? Then kita conclude lah. Kita conclude fz continuous lah. Continuous pada titik z0 1 tolak i. Right? Okay. Okay, saya ingat kita stop sampai sini lah kot. Boleh memang kita stop sini lah. Stop sampai di sini. Boleh? Boleh doktor. Alright. Saya rasa dah banyak tu untuk chapter 2 Right, so kita start dekat contoh tadi lah. Contoh tadi kan. So itu saja untuk kuliah kita pagi ni. Ada soalan tak? Anything to ask? Nak tanya soalan tugasan tadi? Boleh tugasan tadi saya bagi masa 10 hari. Boleh Boleh doktor. Boleh. I think should be okay lah because 5 of you kan in one group. So boleh bagi ni lah. So nanti dalam tugasan tu you tulis lah siapa contribute. Macam you ada 5. Okay. Yang tu apa? Let's say yang tu dia buat soalan mana kan? Yang soalan tu soalan yang kedua siapa yang buat. So masing-masing kena bagi ni lah. Boleh cooperate lah. Cooperate each other. So masing-masing kena contribute lah. Masing-masing kena menyumbang lah kepada tugasan tu Boleh Boleh yang macam tu? Boleh doktor. Boleh Okay. Good So saya rasa itu sajalah kot untuk kuliah kita pagi ni.
Nanti video tu saya upload lah, tapi of course ada perbezaan sedikit lah kan. Kalau you tengok saya mengajar online, saya mengajar ni secara online dengan video tu mungkin ada lain sikit lah. Tapi mostly lebih kurang sama lah. Tak ada beza saya akan upload lah video last year lah. Untuk rujukan semua kan. Alright, so terima kasih semua. Jumpa lagi minggu hadapan. Kepada yang Muslim saya ucapkan selamat berpuasa lah. Okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Thank you, Doktor. Okay. Thank you, Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor. Okay, sama-sama. Thank you, Doctor. Thank you. Welcome. Thank you, Doktor. Okay. Thank you, Doktor. Okay. Welcome. Thank you, Doktor. Alright.